Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidi bin Uthman, nombor batch 266918 daripada kumpulan Q Kuantan Pahang. Akan membentangkan analisis dan mengenal pasti keperluan latihan perpustakaan wilayah Sandakan, Sabah. Untuk pengenalan, Mac Engineering dalam menulis dalam bidang ekonomi, sumber manusia telah diiktiraf sebagai salah satu elemen yang penting kepada sebuah organisasi. Tidak mungkin dapat berjalan dan juga begitu dengan pemahaman ataupun visi yang organisasi yang dibawa jangka masa panjang. Dan arti kata lain, organisasi perlu bergantung kepada sumbangan daripada manusia untuk maju dan kelangsungan organisasinya dalam persaingan industri sengit. Weda Hoti berkata juga penulisannya latihan atau program pembangunan sumber manusia ini sebenarnya adalah satu aktiviti yang boleh meningkatkan potensi sumber manusia. Latihan atau program pembangunan sumber manusia ini tidak boleh diabaikan, dan sebelum latihan atau program pembangunan dilaksanakan, analisis latihan atau singkatannya TNA perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Dalam kajian ini, saya telah memfokuskan di Perpustakaan Wilayah Sandakan di Sabah. Ia merupakan prasarana awam yang telah dibuka dan disematkan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Joseph Paidin Ketinggi pada tahun 1993. Untuk dengan visi dan misinya adalah masyarakat berilmu terhubung dan juga melestari budaya membaca. Dari segi objektif analisisnya, saya mengenal pasti isu atau masalah yang ada pada organisasi sehingga menjejaskan tahap kepuasan orang awam terhadap organisasi. Kedua, mengenal pasti latihan yang diperlukan bagi mengubah persekitaran organisasi dan meningkatkan lagi keberkesanan para sumber manusia di dalam memberi perkhidmatan kepada orang awam. Ketiga adalah menyediakan cadangan latihan kepada organisasi. Pelaksanaan analisis, kita dapat lihat siapa yang terlibat ialah pengusus organisasi, kaki tangan organisasi dan juga orang awam. Bagaimanakah data dikumpul? Melalui kaedah iaitu dua sumber, iaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer kajian ini digunakan kaedah temu bual dengan kaedah pelaksanaan secara menyoal dan mendapatkan kerjasama daripada responden, iaitu pengunjung di perpustakaan tersebut. Bagaimanakah keperluan latihan dianalisa adalah dengan digabungkan mengikut keperluan bahagian. Yang pertama adalah latihan diperlukan oleh semua kaki tangan unsur organisasi, kursus latihan yang diperlukan, mengenal pasti program latihan khusus untuk difokus dalam organisasi, mengenal pasti program latihan khusus untuk dijalankan secara dalaman, iaitu in-house. Analisis keperluan latihan ini, tanpa analisis ini, pihak pengurusan maupun pemilik organisasi tidak mungkin dapat mengetahui jenis latihan atau program yang akan dilakukan bagi membantu mengembangkan kemahiran ilmu dan juga pembentukan positif yang sikap sumber manusianya. Maklumat yang didapati daripada hasil melalui analisis TNA ini adalah, pertama ialah kita dapat lihat maklumat mengenai jenis latihan yang diperlukan untuk semua kaki tangan dalam organisasi. Kedua, melihat mengenai sasaran kaki tangan yang diperlukan latihan tersebut. Ketiga, mengenai isi kandungan yang wajib dan patut ada dalam latihan. Keputusan-keputusan yang diputuskan ini setelah analisis selesai, dengan melalui peringkat ini, pihak organisasi dapat membuat keputusan dan merancang latihan yang lebih cost efektif lah. Itu pertama, kita dapat tengok keputusan mengenai siapakah jurulatih yang sesuai memberi latihan. Kedua, keputusan mengenai cara penyampaian yang sesuai digunakan dalam proses latihan. Ketiga, kita tengok keputusan mengenai kawasan atau lokasi latihan. Empat, keputusan mengenai berapakah peruntukan atau bajet diperlukan bagi berjayakan latihan. Yang kelima, kita tengok keputusan mengenai masa latihan. Di sini selepas kita mengenal pastinya, kita boleh kita wujudkan kalender khusus untuk organisasi, melihat meningkatkan kemahiran mereka dan mereka boleh mohon untuk melaksanakannya.
Dalam kaedah tadi, kaedah temu bual, kita telah mencantikkan di dalam bentuk teks ini, di mana soal temuduga dengan responden. Apa yang isu yang kita dapat lihat semasa masa temu bual tersebut, responden telah menyuarakan ketidakpuas hati cara layanan atau cara kakitan perpustakaan dalam membantu komuniti menyelesaikan sesuatu masalah, misalnya dalam perkara mendaftar atau membaharui keahlian perpustakaan. Satu lagi masalah yang telah dikenpasi setelah menganalisis maklumat tindak balas responden itu kejadian kegagalan penghawa dingin yang kerap terjadi. Telah menyebabkan persekitaran perpustakaan menjadi tidak kondusif di masa seterusnya mampu mengurangkan keinginan responden untuk mengunjung ke perpustakaan tersebut, memandangkan suasana yang panas boleh menyukarkan responden untuk memfokuskan pembacaan terhadap bahan bacaan. Dengan itu, responden menyuarakan harapan kepada pihak pengusaha perpustakaan supaya boleh lebih aktif dengan kelengkapan dan kemudahan dalam premis organisasinya. Justru itu, dua isu ini, masalah tersebut iaitu ditackle dalam perusahaan dapat ditackle dengan menggunakan latihan atau program pembangunan semua dengan cara penyelesaian. Harapan dengan pelaksanaan latihan mampu mengubah sikap kurang baik di kalangan kakitan perpustakaan, terutama bagi mereka yang berada di hadapan berurusan dengan pengunjung, dan juga dapat meningkatkan lagi ketakasan bahasan hadapan mereka. Dengan itu kita dapat menyusun dengan strategi, sasaran dan pelaksanaan latihan untuk mengukuhkan lagi seperti apa yang biasa dilakukan dalam perancangan suatu latihan ataupun program. Sasaran-sasaran latihan atau program pembangunan yang bakal dilakukan yang harus dikenal pasti menurut Lassa Renza. Di sini sasaran-sasaran latihan adalah seperti pertama, memperkenalkan keperluan latihan kepada kaki tangan perpustakaan, termasuklah pihak pengurusan. Kedua, mengubah sikap dan cara layanan kaki tangan perpustakaan, khususnya bagi kaki tangan yang bertanggungjawab memberi perkhidmatan di kaunter terhadap pengunjung. Yang ketiga, meningkatkan kelajuan dan keberkesanan kaki tangan perpustakaan dalam melakukan tanggungjawab masing-masing. Keempat, meningkatkan keefisienan barisan hadapan, iaitu barisan pengurusan dalam hal-hal pengurusan seperti pelbagai aspek yang merangkumi pengurusan peralatan dan kelengkapan. Sasaran latihan yang dicapai mengelakkan masalahan yang serupa sekali lagi berlaku masa depan. Bagi mendapati sasaran tersebut, saya syukur organisasi melakukan 2 jenis latihan, iaitu program-program semua masa di mana satu latihan khusus kepada kakitan perpustakaan dan juga untuk barisan pengurusan perpustakaan. Melalui strategi yang untuk kaki tangan perpustakaan dan juga kaki tangan pengurusan, saya memberi pandangan dari segi latihan khas untuk kaki tangan perpustakaan, di mana latihan khas menyasarkan ke semua kaki tangan perpustakaan, terutama yang bertanggungjawab memberi perkhidmatan di kaunter. Manakala tajuk pula boleh dinamakan sebagai latihan meningkatkan kepesanan perkhidmatan kaunter perpustakaan. Jadi latihan ini adalah akan ditekan melalui 4 perkara itu: meningkatkan kecakapan pekerja di kaunter, meningkatkan perkhidmatan kaunter di berkualiti, menunjukkan budaya kerja yang positif di kalangan kaki tangan perpustakaan, 4 membentuk sikap dan sasiah diri yang baik serta bersabar dalam kalangan kaki tangan perpustakaan. Melalui latihan ini, para kaki tangan perpustakaan diharapkan dapat mengubah sikap atau tingkah laku yang tidak betul sewaktu berhadapan dengan pengunjung, sementara meningkatkan lagi kemahiran kumpulan tersebut dalam memberi perkhidmatan kaunter. Untuk latihan barisan pengurusan perpustakaan, manakala bagi kes mengenai kegagalan fungsi bahu dingin yang tadi itu, kita perlulah ada peralatan-peralatan yang disediakan di perpustakaan, dan juga latihan yang khas untuk barisan pengurusan organisasi ini dilakukan. Adanya peralatan mengalami kerosakan kegagalan fungsi, pihak pengurusan haruslah mengambil berat yang disebut melakukan supaya perpustakaan ini kekal kondusif. Namun tindak balas daripada responden membuktikan bahawa pengurusan organisasi ini tidaklah begitu atentif dengan kejadian sebegini, sehingga menyebabkan penghawa dingin kerap kali gagal berfungsi. Oleh itu, latihan khas untuk barisan pengurusan ini perlu diadakan. Latihan boleh
dijudulkan sebagai latihan meningkatkan kebersamaan pihak pengurusan di dalam pengurusan peralatan lah. Objektif adalah seperti yang termulut 4 perkara itu, meningkatkan kecekapan pihak pengurusan dalam pengurusan, kedua meningkatkan kemahiran dengan pengurusan dan pemikiran kritis supaya permasalahan dapat diselesaikan dengan keadaan sesuai, mengajar kemahiran, mengukur masa dan bijak memberikan kesedaran tentang permasalahan apakah harus diutamakan atau sebaliknya. Keempat, membentuk sikap selarasiah diri secara cukup intensif di dalam segala urusan perpustakaan. Melalui ini harapan supaya barisan pengurusan berubah menjadi lebih entitatif supaya sedar tanggungjawab masing-masing untuk menjamin perpustakaan beroperasi dengan lancar. Dapatan pada kajian ini, penilaian dan pemantauan latihan merupakan proses yang setia harus dilakukan sewaktu dan setelah aktiviti, program ataupun latihan diadakan. Proses ini haruskan kerana mampu memberi gambaran yang jelas tentang sama ada kaki tangan yang telah melalui latihan ini mengalami perubahan sewajarnya dan sama ada latihan ini tersebut aplikasi yang diidamkan oleh pihak organisasi. Dari segi efektif majikan, latihan ini khas untuk barisan pengurusan pula penilaian terhadap perubahan kecekapan dalam melakukan tanggungjawab, pemantauan, keadaan kemudahan di dalam perpustakaan dan kelajuan dalam menyelesaikan suatu masalah yang wujud organisasi boleh dilakukan. Inilah kerana penilaian sebegini ke atas barisan pengurusan dapat dilihat sama ada pengurusan sememangnya mempunyai perubahan positif setelah melalui latihan khas tersebut. Dan juga kita lihat pada perspektif kaki tangan pula, demi menjamin para kaki tangan berubah menjadi lebih bersabar, cekap, profesional dalam menyampaikan perkhidmatan kaunter, penilaian mengenai borang maklumat sebagai latihan daripada kaki tangan, borang maklumat dari pengunjung dan juga pemantau secara diam-diam oleh pihak pengurusan boleh dilakukan. Kesimpulannya, analisis ini membantu pihak organisasi untuk lebih mengenai jenis latihan atau program yang diperlukan bagi mengembangkan kemahiran ilmu dan membentukkan positif sikap semua manusia. Maka dua latihan itu, latihan meningkatkan kebersamaan perkhidmatan kaunter perpustakaan dan juga latihan meningkatkan kebersamaan pihak pengurusan dalam pengurusan kelengkapan dan peralatan telah disyorkan bagi meningkatkan kecekapan serta dua kumpulan sumber manusia ini di dalam melakukan pekerjaan yang telah diamanahkan kepada mereka. Bahagia kepada Dr. Nazrin Baharom, terima kasih saya ucapkan kerana Dr. selalu memberi bantu, jasa dan bakti ditahukan akan dikenal setiap waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.